Dan ini juga fokus minggu depan, tatkala pasca banjir yang melanda Johor. Tapi sebelum itu kita lihat dulu jumlah mangsa banjir di Johor. Menerusi portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, setakat petang ini 4,757 individu melibatkan 1,336 keluarga masih lagi ditempatkan di 32 pusat pemindahan sementara PPS. Bagaimanapun jumlah itu dimaklumkan menurun daripada jumlah sebelumnya. Dan terdahulu pada 11 pagi, mangsa banjir di Johor adalah sekitar 4,982 individu membabitkan 1,390 keluarga. Dan Kota Tinggi tengah hari tadi melaporkan sejumlah 3,742 individu daripada 1,029 keluarga masih berlindung di 23 PPS. Baik, itu perkembangan di Johor. Jadi kita dapatkan perkembangan dan juga situasi semasa. Ini adalah waktu yang getir dan juga waktu yang agak berat untuk mangsa-mangsa banjir apabila kita bercakap berkaitan dengan pasca banjir di Johor. Kerja-kerja pembersihan, bantuan-bantuan daripada orang persorangan, individu, kerajaan, NGO dan sebagainya telah pun dikerahkan ketika ini. Jadi kita nak dapatkanlah perkembangan terkini. Kita langsung saja bersama dengan Ridaudin Daud yang telah pun beberapa hari berkampung di sana. Bagaimana keadaan dan juga situasi terutamanya dalam pasca banjir ini, Daudin? Baik, terima kasih rakan tugas di Pusat Penyaringan Asal. Sebelum tu Ehsan, saya ingin mulakan dengan kabar baik jugalah perkembangan terkini berkaitan dengan banjir di 6 daerah di Johor ini sudah menjadi 6 kali kurang sebelum 7. Yang pertamanya mungkin saya boleh kongsikan jumlahnya setakat jam 5 petang berkurang kepada 1,495 orang berbanding 1,515 orang pada jam 4 petang tadi. Hanya 14 PPS yang dibuka pada jam 5 petang. Kalau ikutkan dalam berita yang saya buat sebentar tadi, kira-kira jam 3 petang 17 PPS, namun sekarang sudah pun menurun kepada 14 PPS dengan 3 pusat pemindahan sudah pun ditutup. Dan Kota Tinggi bukan lagi menjadi lokasi yang paling ramai terjejas banjir kerana tempat itu sudah pun diambil Mersing apabila 4 PPS dibuka di sana. Seramai 185 keluarga menempatkan 611 penduduk. Kota Tinggi di tempat kedua, PPS 5 keluarga 158, penduduk 529, dan kemudian di Keluang 2 PPS dibuka 65 keluarga 227 penduduk. Batu Pahat 1 PPS dan Segamat 2 PPS, tidak sampai 100 pun di dua daerah ini. Namun Kota Tinggi mungkin ingin saya kongsikan, sejak dari hari pertama saya berada di sini pada Isnin lepas, jumlah mangsa banjir di sini bermain dengan berlega-lega di angka 4,000, 5,000, 4,000, 5,000 sampailah ke hari ini barulah saya dapat melihat jumlah mangsa yang terjejas turun kurang daripada 1,000 dan sekarang 3 angka 529 jumlah mangsa yang masih lagi terjejas yang dibuka 5 PPS dengan penduduk seramai 158 penduduk yang masih keluarga yang masih lagi terjejas. Jadi Ehsan, sekarang sebenarnya sudah pun mula fasa pasca banjir. Saya fikir 2 hari lepas sudah pun bermula fasa pasca banjir di mana ada beberapa kawasan, kalau diikutkan bandar Kota Tinggi itu agak lama juga banjir di sana, banjir terbenung yang agak lama kerana air agak lambat untuk surut sepenuhnya. Namun di belah-belah tepi yang mana sedikit tinggi sudah pun ada yang surut. Malah di kawasan-kawasan perumahan di Taman Kota Jaya dan sebagainya, Taman Mawai dan sebagainya juga sudah pun surut kerana berada agak jauh daripada Sungai Johor yang besar itu. Dan di situlah sebenarnya penduduk sudah pun memulakan operasi mengemas rumah, meletakkan barang di rumah, menjemur menjemur barangan dan sebagainya. Dan kemudian di kedai-kedai pun saya lihat tadi sempat saya meronda satu kali melihat bagaimana kedai sudah pun banyak dibuka. Kalau sebelum ini Kota Tinggi itu bandarnya tenggelam, namun hari ini nampaknya sudah pun kembali hidup apabila banyak kedai sudah pun memulakan operasi, banyak premis yang sudah pun dibersihkan dan juga banyak yang sudah pun memulakan perniagaan. Namun banyak juga yang melelong barangan mereka, melelong banjir katanya kepada penduduk-penduduk di Kota Tinggi. Itu sememangnya perkara yang acap kali dibuat kerana sebelum ini pun kalau banjir begitulah keadaannya. Selepas banjir, pasca banjir, mereka akan melelong barangan-barangan mereka. Pagi tadi Ehsan, sempat juga saya membuat liputan melibatkan Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohammad Khalidudin. Beliau juga memberikan jaminan atau memberi kata-kata bahawa anggota ATM sudah pun digerakkan untuk membantu proses pembersihan bagi fasa pasca banjir ini. Menurutnya mereka, anggota sentiasa ada, brigade-brigade tertentu ditempatkan di kawasan-kawasan tertentu dan kemudian mereka akan berada di sana untuk melihat, memantau dan membantu apa sahaja yang diperlukan oleh penduduk-penduduk yang terjejas. Malah beliau juga mengalu-alukan sukarelawan, agensi kerajaan dan
pertubuhan bukan kerajaan NGO sebagainya untuk tampil hadir membantu penduduk bukan saja di daerah Kota Tinggi, malah di daerah di seluruh Johor dan juga Pahang dan juga kawasan-kawasan lain yang mungkin terjejas akibat banjir, kerana menurutnya fasa ini juga adalah seperti mana Ehsan kata, fasa ini adalah fasa yang sukar, ia memerlukan kudrat yang banyak, tenaga memang boleh dikatakan dari pagi sampai ke malam. Membersihkan rumah itu bukanlah perkara yang mudah, kerana sempat saya melihat tadi banyak perkara untuk dibersihkan, barang-barang perabot pun mungkin rosak, perlu dialih ke tempat lain dan sebagainya. Jadi minggu depan sebenarnya adalah proses di mana pembersihan pasca banjir dilakukan. Operasi kedai pun saya jangka mungkin hari Ahad mungkin mereka berehat sementara, Isnin mungkin sudah pun memulakan perniagaan. Jadi saya jangkakan hari Isnin ni mungkin perniagaan di Pusat Barang Kota Tinggi dan juga sekitar kawasan itu akan kembali rancak seperti mana sebelum ini, dan pastinya masih lagi ada kedai-kedai dan rumah-rumah yang masih lagi perlukan pembersihan, dan kalau diikutkan pun PPS masih lagi dibuka, ada 14 PPS kerana masih lagi sebenarnya di pusat bandar pun masih lagi ada beberapa kawasan yang digenangi air, tidaklah begitu surut sepenuhnya, dan saya fikir juga di beberapa kawasan lain juga masih lagi begitu. Di Mersing misalnya dikabarkan keadaan di sana semakin memburuk apabila jumlah mangsa dilaporkan meningkat dari semasa ke semasa. Namun itulah yang boleh saya kongsikan setakat ini. Memang nampak keadaan di Kota Tinggi dan juga di keseluruhan 6 daerah, 7 daerah sebenarnya yang terjejas di Johor ini nampaknya sudah pun menunjukkan petanda positif. Kota Tinggi misalnya menunjukkan petanda yang paling ketara, kerana memang kalau ikutkan sebelum ni 4,000 5,000 yang terjejas, namun hari ini 500 lebih sahaja yang terjejas. Jadi itulah, selepas ini memang kita tahu akan ada fasa-fasa pembersihan yang panjang. Namun satu lagi perkara yang ingin saya kongsikan sebenarnya sepanjang saya berada di Johor ini, saya sebenarnya tertarik dengan bagaimana maklumat itu disampaikan dengan secara terperinci kepada media. Ini mungkin saya boleh tunjukkan sedikit di phone saya ini. Ini adalah daripada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah yang dikumpulkan pelbagai agensi di dalam ini. Mungkin saya boleh kongsikan setakat jam 5. Antara perkara yang dikongsikan dalam ini adalah jadual air pasang surut daripada Jawatan Ukur dan Pemetaan Malaysia. Kemudian ada juga jadual paras air sungai daripada Jabatan Pengairan dan Saliran, dan kalau mungkin boleh saya kongsikan ada 2 sungai yang berada pada paras bahaya, iaitu Sungai Kahang di Keluang dan juga Sungai Linggiu di Kota Tinggi. Apabila kalau ikutkan paras selamatnya adalah paras bahayanya 30 meter, namun di Sungai Linggiu sudah pun melepasi 32 meter, dan kemudian paras selamat di Sungai Kahang di Keluang 14.50, namun sudah pun melepasi paras bahaya pada tahap 15.26. 2 sungai berada di tahap waspada, iaitu Sungai Sembrong di daerah Batu Pahat dan juga Sungai Muar di daerah Segamat. Kemudian ada lagi jadual paras air sungai turut dikongsikan, dan pelbagai, kalau ikutkan sebenarnya San, pelbagai maklumat dikongsikan di sini yang memudahkan tugasan media-media di sini untuk membantu menyampaikan maklumat secara terperinci. Jadi sebenarnya inilah, tadi saya dah sampaikan ucapan selamat tinggal, namun sekali lagi saya ingin menyampaikan ucapan selamat tinggal. Terima kasih kepada penduduk Kota Tinggi, terima kasih kepada bomber Kota Tinggi, polis Kota Tinggi yang banyak membantu kami di sini, yang betul-betul memudahkan urusan kami. Terima kasih kepada penduduk yang begitu ramah dengan kami, menjaga kami dengan baik. Semuanya ramah-ramah ketika kami bertegur, berbual, semuanya ramah-ramah belaka. Terima kasih dan semoga anda kuat menghadapi segala musibah, dan saya doakan, saya wakil rakyat Malaysia mendoakan agar tiada lagi banjir sebegini berlaku di tempat anda, dan semoga anda kekal tabah mengharungi hari-hari mendatang. Jadi saya fikir dari Kota Tinggi, saya Ridaudin Daud dan Salih Nusin dan juga pilot kami Lokman mengundur diri dulu Ehsan. Kembali dulu kepada rakan tugas Ehsan Yahya. Baik, terima kasih Ridaudin. Terima kasih juga untuk memberikan lipuran yang komprehensif ketika berada di sana. Apapun dalam pasca banjir ini, banyak perkara dalam pengurusan yang perlu kita lihat, terutamanya apabila kita bercakap berkaitan dengan kerosakan harta benda, bagaimana untuk kita menguruskan untuk kembali kepada sedia kala dan sebagainya. Dan apapun, kita mengharapkan agar semuanya berjalan lancar. Baik, sekian dulu fokus minggu depan. Selepas ini, buletin bersama dengan Luqman Haris dan juga Awani 7.45 juga bersama dengan Luqman Haris. Saya Sanaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.